Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ali Fan bin Umar berserta kumpulan saya akan membentangkan Culture Festival Islam in the World dan kami memilih negara Turki sebagai pembentangan pada hari ini. Baiklah, objektif kami pada hari ini ialah untuk mendedahkan kepada masyarakat tentang tempat-tempat bersejarah di negara Turki, pakaian-pakaian tradisional masyarakat Turki, aktiviti-aktiviti yang menarik di negara Turki serta budaya masyarakat di negara Turki. Tanpa membuang masa, mari kita menjemput saudara Aisamuddin untuk meneruskan pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Alif Irfan. Nama saya Ahmad Aisamuddin bin Zaid Nor Zaidun. Seterusnya saya akan berkongsi serba sedikit tentang sejarah negara Turki. Turki atau secara rasmi dipanggil Republik Turki dalam bahasa Turki iaitu Türkiye Cumhuriyeti. Ia adalah sebuah negara Eurasia di Timur Tengah yang terletak di antara benua Eropah dan Asia. Turki bersepadan dengan 8 buah negara iaitu Yunani ataupun Greece yang terletak di barat, Bulgaria di barat laut, Georgia, Armenia dan Azerbaijan di timur laut, Iran pula di timur, manakala Iraq dan Syria di tenggara. Republik Turki ini diasaskan oleh Gazi Mustafa Kemal Pasha atau lebih dikenali sebagai Mustafa Kemal Atatürk. Beliau merupakan pegawai tentera, pemimpin revolusi dan Presiden Turki yang pertama. Tahun pemerintahan beliau bermula dari tahun 1923 hingga tahun 1938. Beliau telah membentuk semula aspek kehidupan rakyat Turki agar bersesuaian dengan tuntutan semasa yang dikenali sebagai ideologi Kemalisme yang bertujuan untuk menyediakan Turki ke arah negara moden, demokratik dan sekular, berwatakan positif dan bertindak rasional. Setelah kejayaan dalam Perang Kemerdekaan Turki dan dipilih sebagai Presiden Turki yang pertama, dia telah memindahkan ibu negara Turki dari Istanbul ke Angora yang kini dikenali sebagai Ankara. Seperti mana yang kita tahu, ibu negara bagi Turki ialah Angora ataupun Ankara dan Turki terbahagi kepada 81 wilayah untuk tujuan pentadbiran. Jumlah anggaran penduduk di negara Turki ialah lebih kurang seramai 83 juta lebih penduduk. Kita juga tahu bahawa wilayah yang terbesar di negara Turki ialah Istanbul dan mempunyai kapasiti penduduk yang paling ramai iaitu seramai lebih kurang 15 juta. Diikuti wilayah Izmir iaitu seramai 4 juta dan Bursa seramai 3 juta penduduk. Kira-kira 75% penduduk Turki yang tinggal di kawasan bandaraya utama iaitu Istanbul dan juga merupakan sebuah pusat kewangan, pusat ekonomi dan kebudayaan negara. Turki ialah sebuah negara sekular tanpa sebarang agama rasmi. Agama yang paling dominan di negara Turki ialah agama Islam dan dianggarkan sekitar 97 hingga 98% adalah berlatar belakangkan Muslim. Majoriti besar orang Turki hari ini beragama Islam dan mazhab yang paling ramai penganutnya ialah Islam Sunnah fahaman Imam Hanafi. Fahaman tersebut didukung secara rasmi oleh Empayar Osmaniyah.
bercakap berkenaan dengan cuaca di Turki. Cuaca di sana adalah berbeza mengikut kawasan dan juga musimnya. Seperti contoh, di kawasan pantai timur yang berada di Laut Marmara termasuk Istanbul, yang mana menghubungkan Laut Aegea dan Laut Hitam, mengalami cuaca peralihan antara Mediterranean sederhana dan Laut Sederhana, di mana musim panasnya antara hangat dan sederhana kering, manakala musim sejuknya antara nyaman dan lembap. Bagi kawasan barat pula, musim panasnya dengan suhu amnya adalah melebihi 30 darjah Celsius pada waktu siang. Selain itu, musim sejuk bagi kawasan Anatolia Timur pula adalah melampau, di mana suhunya boleh mencecah serendah negatif 30 hingga negatif 40 darjah Celsius. Salji boleh kekal atas tanah selama sekurang-kurangnya 120 hari atau bersamaan dengan lebih kurang 4 bulan dalam setahun. Dan di barat pula, suhu musim sejuknya adalah berpurata di bawah 1 darjah Celsius. Sekian setakat itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan memberikan kepada Abdul Hakim Muzakir untuk mencerita serba sedikit tentang tempat menarik dan pelancongan yang terdapat di negara Turki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Abdul Hakim Muzakir bin Amri akan menceritakan tentang tempat menarik dan pelancongan di Turki. Negara ini terkenal dengan monumen-monumen purba dari hasil tinggalan sisi penaklukan dan penjajahan. Negara Turki ini juga dikenali sebagai tempat yang mempunyai pemandangan yang sangat indah. Ia menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan Turki ini menjadi salah satu tempat yang terkenal dan harus dikunjungi. Antara tempat yang menarik di Turki ini adalah Hagia Sophia. Ia dibina untuk menjadi tempat penyembahan kaum Kristian pada tahun 537. Ia menjadi masjid oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Kemudian ia ditukarkan menjadi muzium pada 1935 oleh Kemal Atatürk, iaitu Presiden Turki pada waktu itu. Pada tahun 2021, Erdogan, iaitu Presiden Turki, kini telah menjadikan ia sebagai tempat penyembahan orang Islam. Tempat kedua yang sering menjadi tempat pelancongan ialah Kapadokia. Pada mulanya, ia adalah bukit bukau yang biasa dan disebabkan oleh hakisan air dan angin, maka penduduk tempatan di situ menjadikan ia sebagai tempat tinggal. Terletak di lembah-lembah mereka adalah fresko gereja-gereja batu era Byzantine yang menjadikan tapak penting Kristian yang terawal. Di sini juga menjadi destinasi terkenal di dunia dengan menaiki belon udara panas. Pastinya unik untuk mengenali negara Islam namun kaya juga dengan sejarah Kristian. Akhir sekali ialah Bandar Izmir. Suatu masa dahulu, Izmir dikenali dengan nama Smyrna dan ditentukan oleh Greek. Ia diambil alih oleh Rom sebelum dibina semula oleh Alexander the Great. Selepas itu, ia menjadi sebahagian daripada Empire Uthmaniyah pada abad ke-15. Antara yang menjadikan tarikan di sini ialah Menara Jam, Izmir Wildlife Park, Gunung Sipilius dan beberapa tempat menarik lain lagi. Kini saya berikan ruang kepada Danish untuk menyampaikan pembentangan tentang pakaian tradisional di Turki. Assalamualaikum, nama saya Amirul Danish. Saya akan menceritakan tentang pakaian tradisional di Turki. Mari mulakan dengan pakaian kebangsaan Turki yang boleh dipanggil sebagai karya seni yang benar
Dan ini adalah pendapat ramai ahli sejarah dan pereka moden. Pada masa lalu, orang Turki akan menenun pakaian mereka sendiri dan membuat pewarna dari bahan tumbuhan alami dengan cara yang mencerminkan perasaan mereka dalam reka bentuk yang mereka buat. Selain itu, pakaian Turki juga menentukan status sosial seseorang. Pakaian itu mencerminkan tahap kekayaan keluarga, keahlian dalam agama tertentu, tempat khidmat dan status perkahwinan. Jom kita lihat contoh-contoh pakaian tradisional Turki. Sebagai contoh, bagi kaum lelaki, tidak mengira sama ada beragama Islam ataupun bukan, pakaian mereka adalah sama. Contohnya pada bahagian kepala, mereka memakai tarbus iaitu fez, dan sebahagian daripada mereka juga ada yang melilitkan kain di sekeliling fez yang dinamakan serban. Baju pula, mereka mengenakan baju lengan panjang yang biasanya diperbuat daripada kain kasar, baldu, bulu dan taffeta. Ditambah pula dengan memakai baju atau kot tanpa lengan yang dinamakan chepken. Tambahan pula, ada juga yang mengenakan baju besar dan labuh yang dinamakan jubah. Zakshin atau seluar dan panjang yang longgar adalah juga salah satu pakaian tradisional tidak kira lelaki maupun perempuan. Untuk perempuan Islam pula, ia memakai pakaian kad percuma yang dipanggil ferazza, baju denim dan seluar longgar. Elemen paling penting ialah tudung yang menutupi kepala sepenuhnya kecuali mata dan bahu. Walau bagaimanapun, menurut para penyelidik, seseorang perlu meliputi hanya wanita muda kelas kaya, manakala hamba dan gadis miskin tidak perlu berbuat demikian. Di kepala, mereka memakai topi atau fez, kemudiannya menjadi hotos bergaya dan tudung. Pakaian kebanyakannya diperbuat daripada sutera dan baldu. Dan untuk sebagai warna, saya lebih suka warna merah dan biru. Untuk bukan Islam pula, ia telah dibenarkan di bilik persalinan food style and skirt, seluar percuma potong warna biru dan selendang di atas kepala. Seperti di dalam gambar ini. Bagi yang bukan Islam juga, ada yang memakai fez seperti lelaki dan memakai selendang di atas kepalanya. Mereka juga kebanyakan turut mengenakan gaun yang bahannya diperbuat daripada bahan semula jadi yang berkualiti seperti baldu taffeta dan sutera serta brocade. Seperti yang kita lihat, ini adalah pakaian yang digunakan oleh warga-warga Turki, iaitu mengenakan pakaian tradisional ketika membuat persembahan pedang. Sampai di sini saja saya menceritakan tentang pakaian tradisional di Turki. Saya serahkan kepada Alif Irfan untuk menceritakan makanan yang menarik pula di Turki. Terima kasih. Saya, Muhammad Ali Fan bin Omar, akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan antara makanan menarik di Turki. Untuk pengetahuan umum, makanan-makanan di Turki berasaskan karbohidrat seperti roti dan gandum. Jadi, mari kita menyaksikan makanan-makanan yang menarik di Turki. Antara hidangan sarapan yang terkenal di Turki ialah miniman. Miniman adalah satu hidangan yang terdiri daripada telur dan daging yang diperisakan pedas. Baiklah, seterusnya di Malaysia kita mempunyai murtabak, manakala di Turki adanya gozlem. Hidangan gozlem ini sangat mirip dengan murtabak, iaitu isinya adalah daging, sayur, telur yang dibalut dengan roti. Akhir sekali, hidangan yang menarik di Turki ialah aiskrim yang bernama dondurma. Hidangan dondurma ini terdiri daripada susu, gula, mastik, salip. Salip dan mastik ialah bahan yang penting dalam dondurma kerana dua bahan ini menjadikan aiskrim tersebut lebih pekat. Seperti sedia maklum, telah tersebar banyak video di laman sosial video tentang peniaga dondurma yang melakukan aksi untuk menarik perhatian pelanggan. Mari kita melihat sedikit video tersebut.
Semestinya kepada semua yang melihat makanan-makanan yang menarik di Turki mesti merasa lapar. Sabar, tenang. Kita memberi laluan dahulu kepada saudara Daniel Hakim untuk meneruskan pembentangan ini. Sekian sahaja daripada saya. Saya memberi laluan kepada saudara Daniel Hakim. Terima kasih Muhammad Alif Irfan bin Omar. Kini saya akan menceritakan tentang aktiviti dan sukan menarik yang kita boleh lakukan di Turki. Ayuh! Pertama sekali, kita boleh meneroka kota bawah tanah yang dibina pada abad ke-7 Masihi. Kota ini terletak di wilayah bersejarah iaitu Kapadokia. Tempat ini juga dipanggil Bandar Derinkuyu. Yang menariknya, kota ini dibina pada 1000 tahun dahulu dan terletak jauh di bawah tanah. Bandar ini juga terbuka untuk dikunjungi pelancong walaupun hanya kira-kira 15% bahagian kota bawah tanah ini dibuka untuk umum. Pasti menarik untuk dapat melihat kota yang lama dengan sistem yang moden, kan? Aktiviti seterusnya yang kita boleh lakukan ialah scuba diving di Alanya yang terletak di wilayah Alanya, Turki. Alanya mempunyai beberapa tempat terbaik untuk selam scuba pemula dan lanjutan di wilayah Laut Mediterranean dan Turki secara keseluruhan. Kita boleh pilih daripada kursus berbeza yang tersedia sesuai dengan tahap pengalaman yang kita ada. Pasti disyorkan antara perkara untuk dilakukan di Alanya. Hot air balloon adalah antara aktiviti paling menarik di Jerome Kapadokia. Jika ke sini, jangan lepaskan peluang untuk naik belon udara panas sambil menikmati pemandangan indah dan unik Kapadokia dari atas. Namun, jika angin bertiup terlalu kencang, kemungkinan besar penerbangan hot air balloon dibatalkan atas faktor keselamatan. Pakej ini ditawarkan di internet bagi hot air balloon adalah sekitar RM500 hingga RM800 bergantung kepada saiz bakul. Lebih kecil, lebih mahal kerana jumlah penumpang yang naik adalah lebih sedikit dan tidak perlu bersesak-sesak. Baiklah, itu sahaja pembentangan kami pada hari ini tentang Culture Festival Islam in the World di negara Turki. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.